الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين صدق الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Taatilah segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Tumpukan sepenuh perhatian kepada khutbah ini dan janganlah sibuk dengan perkara yang laga seperti bermain telepon bimbit. Semoga kita semua sentiasa dilimpahi rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini bertajuk Pahlawan Negara Syuhada yang Tidak Dilupakan. Sidang jemaah yang dimuliakan, pada hari ini kita memperingati Hari Pahlawan, yaitu hari yang membawa makna besar dalam sejarah negara kita. Ia bukan sekadar peringatan tahunan, tetapi satu seruan untuk kita mengenang pengorbanan pada pejuang yang telah menumpahkan darah dan keringat demi kemerdekaan dan keamanan yang kita nikmati hari ini. Islam sendiri tidak memandang ringan peranan seorang pahlawan. Seorang pahlawan dalam Islam bukan hanya mereka yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi sesiapa sahaja yang berjuang mempertahankan agama, tanah air, maruah dan kebenaran, maka dia adalah pejuang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Sa'id bin Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man qutila duna malihi fahuwa syahid, qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid." Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesiapa yang mati kerana mempertahankan hartanya, dia mati syahid. Sesiapa yang mati kerana mempertahankan agamanya, dia mati syahid. Sesiapa yang mati kerana mempertahankan darahnya, dia mati syahid. Dan sesiapa yang mati kerana mempertahankan keluarganya, dia mati syahid. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Inilah penghormatan tinggi yang diberikan Islam kepada mereka yang berkorban demi masyarakat, demi tanah air dan demi keselamatan ummah. Dalam sejarah Islam juga tercatat ramai yang dikenali sebagai pahlawan, antaranya Rasulullah SAW sendiri, juga para sahabat baginda seperti Khalid Al-Walid, Salahuddin Al-Ayyubi dan ramai lagi. Mereka ialah contoh pahlawan sejati yang berjuang dengan iman dan keikhlasan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita tidak harus lupa bahawa keamanan yang kita kecapi hari ini merupakan hasil keringat dan darah para pahlawan yang sanggup berkorban sejak dari zaman penjajahan Portugis, Belanda, British dan Jepun sehinggalah ke era darurat menentang komunis.
Mereka berjuang bukan untuk nama, bukan juga untuk kemewahan. Ramai antara mereka gugur sebagai syuhada, disemadikan di tanah sunyi tanpa pusara yang dikenal. Tetapi Allah Maha mengetahui dan tidak pernah mensia-siakan pengorbanan hamba-Nya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 6, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan sesiapa yang berjuang menegakkan Islam, maka sesungguhnya dia hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, hari ini perjuangan kita masih belum selesai. Musuh tidak lagi datang dengan senjata, tetapi dengan racun pemikiran, perpecahan kaum, keturunan, dan keruntuhan moral dan kebencian terhadap agama. Maka menjadi tanggung jawab kita sebagai rakyat Malaysia, khususnya umat Islam, untuk menjadi benteng terakhir mempertahankan negara dan ummah daripada kehancuran. Kita mesti menyemai nilai patriotisme dan kesedaran agama kepada anak-anak kita. Jangan biarkan generasi akan datang buta sejarah, lupa jasa pahlawan, dan memandang ringan pengorbanan masa lalu. Cintailah negara ini, pertahankannya, dan anasir kebencian, perpecahan, dan kemaksiatan. Kerana jika negara ini hancur, di manakah lagi tempat untuk anak cucu kita? Sidang jemaah yang dimuliakan, mari kita sama-sama mendoakan para pahlawan negara dari peringkat awal hinggalah ke saat ini. Moga Allah merahmati mereka, mengangkat derajat mereka sebagai syuhada, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi pewaris perjuangan yang ikhlas dan setia. Marilah juga kita tanamkan satu azam untuk menjadi umat yang mencintai agama dan tanah air. Kita bukan sekadar pembenci ataupun pembaca kepada sejarah, tetapi pewaris kepada perjuangan. Mari kita buktikan kecintaan itu dengan tetap taat kepada Allah, mengamal sunnah Rasulullah SAW, serta menjaga keharmonian dan menghindari fitnah serta permusuhan. Jangan sia-siakan pengorbanan para pahlawan. Jangan khianati tanah air ini. Jadilah umat yang benar-benar membela Islam dan negara, bukan merosakkannya dari dalam. Sidang jemaah sekalian, justru menyimpul khutbah pada hari ini, renungkan beberapa intipati berikut. Yang pertama, Islam tidak memandang ringan peranan seorang pahlawan, kerana sesiapa sahaja yang berjuang mempertahankan agama, tanah air, marwah dan kebenaran, maka ia adalah pejuang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, perjuangan mempertahankan negara dan agama belum berakhir, dan kini ia menuntut kewaspadaan terhadap ancaman pemikiran dan keruntuhan nilai. Dan yang ketiga, kita semua pewaris kepada perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kedaulatan agama, bangsa dan negara kita. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna ويقتلون ووعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم.
Maksudnya sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga. Mereka berjuang pada jalan Allah, maka di antara mereka ada yang membunuh dan terbunuh. Balasan syurga yang demikian ialah sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitab-kitab Taurat dan Injil serta Al-Quran. Maka siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya selain Allah Subhanahu wa taala? Oleh itu bergembiralah dengan jualan yang kamu jualkan dan jalankan jual belinya itu, dan ketahuilah bahawa jual beli yang seperti itu ialah kemenangan yang besar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa sayyidina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبي الكريم. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Jemaah Jumat yang dirahmati, negara kita Malaysia umumnya dan negeri Sabah khasnya dikurniakan Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan serta berbagai sumber alam sama ada di daratan maupun di lautan. Maka sebagai seorang rakyat negara yang berdaulat ini, kita turut bertanggung jawab untuk mempertahankan kelestarian sumber alam justru sebagai sokongan dan solidariti kita terhadap usaha ini. Maka usaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan Kerjasama Kerajaan Negeri ini telah menganjurkan sambutan Hari Peladang, Peternak dan Nelayan Kebangsaan tahun 2025 yang bermula pada 1 hingga 3 Ogos bertempat di Sabah International Convention Center SICC. Sebelum sambutan ini sebagai satu usaha berterusan kerajaan untuk menilai, mengukur serta menyebarkan maklumat berkaitan industri teknologi sekaligus sebagai motivasi kepada para peladang, peternak dan nelayan melalui pengiktirafan yang diberi kepada mereka. Untuk itu marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa menaungi negara kita dengan hidayah dan redanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilir rahmah wal barakah wal hidayah was salama was sakinah was sihhata daimata ala malikina kebawa duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung, wakadzalika ala fahabatir ra'isyil a'la, tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah. Waj'alillahumma hazihil baldata wa sa'ira bi'alil muslimin aminatan mutmainnah innaka rahufur rahim. Allahumma fa'anna al-bala' wal-waba' wal-fahsya' wal-munkar wal-ihan wal-fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina
لنا هذا خاصة ومن كل المسلم أما إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami yang dizalimi di Mubarakah Palestin. Kasihanilah dan limpahkanlah rahmat-Mu ke atas mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan kami, kampung ini, estate ini, tempat kami mencari rezeki dan tempat kami bekerja, negeri dan juga negara kami. Hiasilah diri kami tempat dengan sifat terpuji dan jauhi kami daripada sifat yang keji. Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah, mendirikan salat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu juga ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, alhamdulillah. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسأله من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أخي الصلاة.